Bahan-bahan untuk nasi: 5 helai daun pandan, sedikit garam dan sedikit halba, 1 inci halia, 2 biji bawang merah dan 1 batang serai yang telah diketuk, dan santan. Mula-mula daun pandan dibersihkan terlebih dahulu. Inilah dia kesemua bahan-bahan yang Mak Teh akan gunakan untuk masak nasi lemak pandan nanti. Okey. Potong daun pandan tadi sehingga habis. Lepas tu masukkan daun pandan dalam blend. Ni untuk dikisar nanti. Okey. Okey, tutup dan kisar sehingga halus. Ni kita akan ambil air dia saja. Air dia itulah penyedap nasi lemak pandan. Okey, toskan perah daunnya tu Okey. Okey, perahan daun pandan dah siap ketepikan dan sediakan juga santan. Okey. Mula-mula bersihkan nasi beras tadi. Okey, bersihkan beras 3 kali basuhan. Okey, ini dah dibersihkan berasnya. Okey, beras ni nanti kita akan campurkan dengan sedikit garam. Lepas tu bahan-bahan tadi seperti serai, halia, halba dan bawang merah tadi Okey, kita masukkan dalam periuk yang dah kita bersihkan beras tadi. Kemudian masukkan santan. Okey. Masukkan sampai habis tadi santan tu. Dan perahan air daun pandan tadi. Bau aroma air daun pandan ni menyegarkan betul, sedap. Memang sedapnya. Okey, lepas tu kacau sehingga bahan-bahan tadi tercampur dengan beras yang kita dah bersihkan tadi. Okey. Untuk sukatan kita boleh letak jari lah kalau kita nak tahu sukatan dia. Nampak tu. Lebih kurang macam dalam video tu lah. Okey, lepas tu boleh letakkan dalam periuk elektrik. Sedia untuk masak. Alright, pastikan switch on. Okey. Nampaknya nasi pandan kita dah mendidih. Masa ni buka dan boleh kacau-kacau sekejap lepas tu tutup balik dan biarkan seketika sehingga dia betul-betul kering dan masak. Okey, Mak Teh buka. Tada! Jeng jeng jeng. Nasi lemak pandan Mak Teh dah masak. Ikut Mak Teh tengok cara macam mana Mak Teh menghias nasi lemak pandan. Okey, jom. Nasi hujan panas. Nasi hujan panas ni memang menarik dan memang sedap sangat dilawan dengan ayam masak merah. Okey, jom. Jangan buang masa. Okey, mula-mula masukkan 4 cawan beras. Okey, ni Mak Teh guna beras basmati lah. Okey, 4 cawan beras. Okey. Lepas tu macam biasalah kita basuh beras tu. Okey, 3 kali basuhan sehingga basuhan tu bersihlah, jernih. Okey. Ni Mak Teh guna beras basmati. Okey. Tak kisahlah beras biasa pun boleh sebenarnya. Yang mana ada je sebenarnya. Sediakan minyak sapi. Okey, cube ayam. Okey, inilah bahan tumisan. Okey, bunga lawan, kayu manis, buah pelaga, campurlah. Okey. Lepas tu sedikit halia, bawang putih, okey, bawang merah. Okey, ni bahan-bahan ni semua kita hiris. Okey, nipis-nipis dan kita akan tumis. Okey. Ini adalah bahan-bahan yang penting lah. Okey, inilah di antara bahan-bahan yang Mak Teh gunakan. Baik, bahan tumisan dah ready. Masukkan sedikit minyak, sedikit
Okey, lebih kurang 1 sudu minyak sapi. Okey, lebih dahulu kita cairkan dulu minyak sapi ni dalam minyak tu. Okey, dalam sedikit minyak, nampak. Biar dia cair terlebih dahululah. Guna api yang perlahan ya, jangan kuat sangat untuk cairkan minyak sapi ni terlebih dahulu. Okey, lama-lama dia akan cair lah tu. Okey, dah cair. Lepas tu boleh masukkan bahan tumisan lah. Okey, macam kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, bunga cengkih, itulah. Okey, boleh masuk dalam kuali tu. Lepas tu bahan hirisan tadi macam bawang putih 13 bawang putih, sedikit halia, 1 inci halia lah. Dan 1 biji bawang besar, yang sedang lah. Iris masuk dalam tu. Kacau sehingga dia garing lah. Bau dia wangi. Kan dalam ni sebenarnya ada satu lagi ramuan, iaitu daun pandan. Sebenarnya Mak Tih masa ni tengok dekat peti ais, ingatkan ada daun pandan, rupanya daun pandan dah habis. Jadi Mak Tih tak letak. Sebenarnya letak daun pandan lagi mewangikan, lagi sedap. Bahan dia memang ada daun pandan ya. Macam adik-adik, kakak-kakak kalau tak letak daun pandan pun boleh, tapi kalau letak lagi mewangikan kita punya nasi hujan panas tu. Kacau sehingga garing kekuningan dan naik bau lah. Ni pun dah naik bau sebenarnya ni. Apabila dah garing kekuningan tu, boleh masukkan dalam beras yang telah dibersihkan tadi. Macam Mak Tih tuang dalam beras yang telah dibersihkan tadi. 4 cawan beras tadi. Alright. Tuang ke semuanya. Lepas tu bolehlah kita masukkan 2 cawan susu. Susu segar pun boleh, susu cair pun boleh yang dalam tin tu. Tak kisah, yang penting susu lah. 2 cawan susu. Susu cair. Ataupun susu segar pun boleh. Kita masukkan 2 cawan lah. Alright, 2 cawan susu. Guna cawan yang sama ya, daripada sukat beras, sukat susu, sukat air, dan akhir sekali air. 4 cawan air. 4 cawan beras, 2 cawan susu, 4 cawan air. Itu sukatan yang memang tepatlah yang Mak Tih buat ni. Lepas tu masukkan cube ayam. Cube pati ayam. 1 ketul cube pati ayam. Diramas-ramas terlebih dahulu supaya dia hancur macam dalam video tu lah. Anda boleh nampak lah. Ni tak perlu campur garam pun semua. Sebenarnya cube ayam tu dah cukup rasa garam, perasa semualah. Lepas tu kacau biar perasa tadi meresap lah dalam nasi tersebut lah, dalam beras. Kacau. Lepas tu bolehlah letak dalam periuk elektrik itulah sehingga dimasak. Pastikan bawah periuk elektrik tu dilap terlebih dahulu, dan pastikan masak nasi ni nak kena on switch ya. Boleh tutup. Mak Tih on kan switch. Tekan dia punya tu, on dia tu. Jangan tak tekan pula. Masaklah sehingga dia masak. Apabila dah bunyi dia punya masak tu kan, terus buka dan boleh letaklah pewarna merah. Masa ni Mak Tih letak pewarna merah. Pewarna kesukaan lah, merah ke, hijau ke, kuning ke. Mak Tih cuma letak warna merah, hijau dan kuning. Itulah nasi hujan panas. Ni Mak Tih cocok dengan menggunakan lidi. Ataupun kalau anda nak cepat, anda boleh tuang je dalam nasi ni. Tapi cocok dengan lidi ni, dia nampak cantik sikit lah. Itulah. Lepas tu Mak Tih ikut pula warnakan dengan warna kuning. Cocok dengan lidi yang sama je lah. Cocok satu persatu. Nampak lawa kan? Dia dah macam ada colour. Lepas tu warna hijau. Ni Mak Tih cocok warna hijau. Ni pewarna saja ya. Cocok lah. Kan nampak menarik kan, cocok warna-warni tu. Kuning, merah, hijau. Jadi nampak menarik nasi hujan panas. Inilah dikatakan nasi hujan panas. Lepas tu dah colour semua, dah cocok colour warna-warni tu kan, bolehlah kacau. Nampak dia dah tercampur macam tu dalam nasi. Apabila kita kacau tu, dia dah nampak cantik lah. Warna-warni dia tu
terlekat pada nasi tu. Memang wangi dan memang cantik color dia kan. Walau dengan yang masak merah memang sedap. Resipi nasi serai. Nasi serai ni memang sedap dilawan dengan lauk pauk yang kita suka lah. Tak kisah lauk pauk apa pun. Ayam sambal ataupun ayam kurma, daging ataupun apa-apa sambal lah. Jom kita semak bahan dan cara masaknya. Jom. Kali ni Mak Teh nak masak nasi serai. Nasi serai ni mudah aja. Cuma kita menggunakan serai. Seperti serai, daun pandan, 1 helai daun pandan. 2 batang serai, 1 helai daun pandan disimpul. 1 ketul kiu ayam, 1 biji bawang besar, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia dan rempah 4 sekawan lah, macam bunga lawang, bunga cengkeh, 1 ketul bunga cengkeh tu, kulit kayu manis, buah pelaga. Itulah. Sebab Mak Teh masak tak banyak, jadi ramuan dia pun tak banyak, dan Mak Teh guna juga minyak sapi. Baik, untuk nasi serai ni Mak Teh guna beras basmati Faiza ni Kashmir. Mak Teh guna dalam 3 cawan. Mak Teh guna dalam 3 cawan ni dah suka. Lepas tu basuh lah macam biasa. Basuh macam biasa lah. Sehingga bersih lah berasnya. Kita buka air sehingga bersih. Ni kesemua bahan tadi yang Mak Teh dah potong racik halus. Macam serai Mak Teh dah ketuk, 2 batang serai tu ketuk je. Macam bawang besar tu Mak Teh potong mayang nipis-nipis lah. Macam bawang putih pun sama, 2 ulas bawang putih tadi dan 1 inci halia tadi. Nak tumbuk pun boleh, nak racik macam Mak Teh pun boleh. Macam biasalah. Macam daun pandan ni cuma simple macam tu je, dan cube ayam tu kita akan masukkan nantilah, dan bunga lawan ni pun kita akan tumis sekali lah nanti. Jom kita menumis pula. Mula-mula Mak Teh akan masukkan 1 sudu minyak sapi. Itu minyak sapi boleh ganti kalau tak ada minyak sapi, minyak biasa pun boleh, ataupun nak masukkan sedikit margarin pun boleh. Sebab Mak Teh dah ada minyak sapi, jadi Mak Teh gunalah kan. Lepas tu Mak Teh akan campurkan juga dengan sedikit minyak. Dalam 2 sudu gitulah minyaknya, lebih kurang, untuk menumis je kan. Mak Teh hidupkan api. Ni bekas minyak sapi tadi. Biar minyak sapi dan minyak tadi dia mencair lah. Panaskan dulu biar dia mencair dalam kuali tu. Senang aja masak nasi serai ni, sama macam nasi lain, cuma dia ada bahan tambahan dia, dan adalah tambahan yang ada kelainan sikit daripada nasi-nasi lain. Tapi konsep dia macam seakan sama. Nampaknya dia dah mencair dah minyak sapi tu. Lepas tu Mak Teh akan masukkan rempah tadi lah. Mak Teh dah potong tadi. Ini yang telah Mak Teh potong tadi, Mak Teh masukkan dia. Kakak. Dan Mak Teh akan masuk ke bunga lawang dan kawan lawang dia kan. Masuk je bunga lawang. Kayu manis, minyak putih. Masuk je sekali dengan batik sekali Mak Teh tunjuk tu lah. Biar dia garing. Masuklah serai. Daun pandan ni pun masuk sekali ke tak apa. Lepas tu kita akan tumis semua ni sehingga macam layu lah. Macam layu gitu, kita boleh tambahkan sedikit air dan boleh masukkan dalam beras lah yang kita dah basuh tadi. Nampaknya dah macam ni, kita dah boleh angkat ya. Ni beras yang kita dah basuh. Nampak tak ni? Ini yang dah waktu tumis tadi. Nampaknya dah boleh angkat. Kita masukkan sekali dalam rejik ni lah. Satukan sekali. Lepas tu Mak Teh akan masukkan ayam. Sebelum tu Mak Teh akan masukkan 1 ketul cube ayam ni lah.
Ni tak perlu masuk garam lagi ya, sebab dah masuk satu ketuki ayam ni, dia dah sesedap rasa dah sebenarnya bagi mokhtar lah. Okey, kalau anda nak campur garam lagi silakanlah, kalau jenis anda suka yang masin sikit kan. Okey, mokhtar tak campur dah. Okey, mokhtar akan tambahkan tadi 3 sukatan ni kan, sukatan beras. Okey, dan mokhtar gunakan air 5 cup ni. Okey, 3 cawan beras tadi. Okey, 3 cawan cup ni lah mokhtar guna, dan mokhtar akan masukkan 5 cawan air ni. Okey, sebab dalam ni mokhtar tak taruh air apa-apa lagi. Mokhtar nak tunjuk biar anda faham kan. Okey, jadi 3 cawan beras tu bersamaan mokhtar letak dalam 5 cawan air ni. Okey. Okey, nampak? Okey, 1 2 3 4 5. Okey, cukup 5 cawan air. Okey. Sebab apa? Okey, 5 cawan air ni ngam-ngam lah dengan 3 cawan cup beras tadi. Sebab mokhtar menggunakan beras basmati, jadi dia kena lebihkan air. Dia tak macam beras biasa. Kalau basmati ni dia kena lebihkan air. Kalau beras biasa, kalau masak beras biasa, okey, contoh kalau 3 cawan cup ni 3 cawan air lah, lebih kurang macam tu. Tapi kalau basmati dia kena lebihkan air sikit. Okey. Okey, lepas tu macam biasa mokhtar akan kacau supaya cube ayam tadi tu sebati, tercampurlah rata. Okey, lepas tu mokhtar akan letaklah dalam periuk elektrik tu. Okey, biarkan ia masak. Senang bukan? Okey, jom kita masak dia. Okey, mokhtar letak dalam dalam periuk. Okey, nak masak dah ni. Okey, tutuplah macam biasa, tutup. Okey, biarlah ia mendidih dan sehingga masak. Okey, biarkan dia. Okey, nampaknya dia dah macam mendidih tu kan. Okey, kacau-kacau sikit. Wah, nampaknya okey, nasi serai kita dah masak. Memang ngam-ngam dengan sukatan yang mokhtar dah kasih tadi. Okey, nampak cokil tu, nampak tak? Beras basmati dia tu, Masya Allah, serai dia. Memang jadilah nasi serai. Inilah dia nasi serai. Memang sedap. Okey, nasi serai ni boleh taburkan sedikit bawang goreng dan daun sup. Okey, untuk mencantikkan dia lah, menarik, nampak kan. Mokhtar ambil, nampak, mokhtar letak tu. Memang sedap lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim, jemput makan. Nasi tomato sedap tau, dilawan dengan ayam masak merah dan sebagainya lah. Okey, jom kita semak bahannya. Okey, inilah bahan-bahan dia. Okey, untuk buat nasi tomato. Ini cara mokhtar lah. Okey, ni daun pandan. 2 lah daun pandan mokhtar akan carikan macam ni lah, supaya aroma dia tu keluar. Lepas tu kita simpul lah. Okey, mengikut cita rasa. Simpul lah macam mana nak simpul. Jadi boleh simpul betul. Okey. Okey, dan ni serai ni mokhtar akan ketuk lah. Okey, 2 lah daun pandan, serai 2 batang serai, lebih kurang 1,5 inci halia, 1 batang kulit kayu manis. Okey, buah pelaga 1 biji. Okey, bunga cengkeh 2 bunga lawang ni. Okey, 2 ketul bunga lawang ni dah. Lepas tu 3 biji bawang putih. Okey, 1 biji bawang besar. Sebab mokhtar guna bawang besar, cukup 1 biji pun dah cukup. Kalau bawang kecil mungkin ambil dalam 5 biji ke, lebih kurang gitulah, 5. Lepas tu okey, lepas ni tomato, susu cair, dan ni tomato puri. Okey, lepas tu ini minyak sapi. Minyak sapi ni yang dah mokhtar buka lah, yang lebih mokhtar letak peti ais, boleh guna balik lah. Okey, inilah bahan-bahan yang mokhtar guna untuk buat
Okey, nasi tomato. Okey, jom kita menumis. Okey, pastikan sebelum menumis potong dulu bahan-bahan ni ya. Okey, maknanya macam serai, tumbuklah ketuk-ketuk. Ni semua dimayang halus-halus. Okey, okey jom. Okey ni. Serai ketuk-ketuk macam tu je. Okey, macam bawang putih ni bunga pelaga, bunga lawang tu kita masuk macam tu lah. Alright, macam apa, bawang halia ni waktu potong saja. Alright, potong halus-halus macam ni lah. Ini halia ya, dalam 1 inci setengah. Potong halus-halus lah, mengikut cita rasa lah. Okey, tu halia. Yang waktu potong juga bawang putih. Alright. Apa tu, bawang besar. Okey, ni salah satu tip untuk potong bawang supaya dia tak lari. Okey, potong dulu sini sikit. Dan gini kan. Jadi dia tak tergolek. Itu salah satu tip. Okey, di dapur ni banyak tips ni. Potonglah, nak potong macam mana. Okey, dah siap untuk bahan tumis, dah dipotong. Untuk tomato kita akan potong, nanti kita akan masukkan dalam nasi tomato tu. Okey, waktu potong 4 je. Dan kalau nak potong manjang gitu pun boleh. Potong 4 ke potong 6 ke, sebab ni besar, waktu potong 6 lah. Alright. Ini nanti kita akan letak dalam nasi juga nanti. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita menumis. Okey, mula-mula kita akan masukkan sedikit minyak. Okey. Okey, sedikit minyak, lebih kurang 2 sudu lah atau 3 sudu okey. Lepas tu kita akan campurkan minyak sapi. Dia minyak sapi lebih kurang 2 sudu lah ni. Balance daripada waktu buat nasi minyak sebelum ni. Okey, campakkan dia dalam tu dengan minyak tadi. Dengan 2 sudu minyak sapi. Okey, 2 sudu minyak sapi. Alright. Okey, nampaknya minyak sapi dengan minyak tadi dah mencair. Okey, kita boleh masukkan bahan. Tumislah macam bawang tadi, okey, yang kita dah mayang tadi. Okey, bawang besar, bawang putih, okey, bawang halia yang telah dimayang tadi. Habiskan, ada balance sikit lagi. Okey, dah campur bawang besar, bawang merah besar tu, sedikit halia, 1 inci setengah halia tadi. Okey, 13 bawang putih dah dimayang, dimasukkan dalam tu. Okey, boleh kacau. Nampak? Kacau saja. Lepas tu kita campurkan kayu manis, serai tadi, okey, bunga lawang. Okey, bahan-bahan yang waktu cakap tadi lah. Okey, waktu masukkan serai, daun pandan, ni je, bunga lawang, bunga cengkeh, satu bunga pelaga, dan 1 kayu manis. Satu kulit kayu manis lah. Alright, boleh kacau. Okey, sehingga dia naik bau dan sedikit garing lah. Jangan terlalu garing lah, takut dia pahit. Kalau macam terlalu garing, takut pahit. Okey, kita akan campur ni semua dalam nasi yang telah dibersihkan. Okey. Pasti kita akan masukkan ni. Ini tomato puri. Okey, sebab tomato puri ni kita beli memang dah dalam tin kecil ni, waktu masuk je semua. Dia ada rasa macam-macam. Puri tu memang sedap sebenarnya. Okey. Lepas kita akan masukkan air sikit dalam ni lah. Okey. Okey, lepas kita masak. Okey, dah kita kacau sekejap. Dah masak tu, kita angkat, boleh keluar dalam nasi beras tadi yang kita dah bersihkan. Okey. Alright. Dia kasih kita, nampak dia dah macam masak tu, dah garing. Nampak dia ni, kita nonton ni. Okey, boleh lah. Lepas tu kita akan masuk dalam periuk lah yang berisi beras yang telah dibasuh. Beras yang telah dibasuh tadi. Okey. Okey, Mak Teh akan sukat tadi 4 cawan beras basmati ni. Okey, menggunakan cawan yang sama ni. Okey, Mak Teh akan sukat air dia juga 4 cawan. Okey. Alright, 1 2 3 dan 4. Alright. Susu cair 2. Okey.
2 susu cair. Alright. Lebih kurang macam ni lah. Okey, setelah Mak Teh dah masuk ke semua air tadi, okey, 4 cawan air dan 2 cawan susu cair tadi, okey, kaca sebati. Okey, ini yang Mak Teh dah masak tadi, bahan-bahan tumisan tadi. Okey, Mak Teh akan campurkan sekali je dalam ni. Alright. Tomato puri tu ini yang tu dalam si kecil tu je, ngam-ngam lah. Alright, lepas tu kacang. Inilah cara buat nasi tomato sedap. Okey, dan ni nampak ni kiu ayam. Ayam jangan lupa lah. Jadi Mak Teh guna kiu ayam ni. Jadi Mak Teh dah tak guna garam lah, sebab dia dah ada perasa garam, perasa dia dah sedap, dah cukup rasa dah. Okey, dan ini tomato. Alright, tomato ni Mak Teh campur je sekali. Okey, boleh masak. Alright. Senang kan? Okey, ready untuk masak. Okey, sebelum tu pastikan dia bersih lah atas tu kan. Mak Teh lap dengan tisu lah. Okey, biar dia bersih. Air tadi terpecik kat tepi tu kan. Okey, bersihkan. Alright, pastikan bawah semua kita lap lah. Okey. Ni Mak Teh dah masuk dalam. Okey, berjuk lah untuk kita biarkan dia masak lah. Okey, pastikan tekan ni lah. Alright. Nanti tutup. Okey, lupa kismis. Okey, masukkan sedikit kismis lah, tabur di atas tu. Alright. Apa Mak Teh nak tunjuk tadi? Kismis. Tak apa. Belum, masih terlambat lagi. Si baik ingat, tak perasan sebab dia jauh kismis tadi. Okey, itulah penyedap dia. Okey, kita biarkan dan renekkan dia lah. Dan tutup macam biasa. Boleh biarkan sampai dia masak lah. Okey, sekali-sekali kita kacau dia lah. Sebab nak sebatikan tadi. Wow, nasi tomato dah masak. Sedapnya bau dia, Mak Ai. Sedap sangat. Inilah dia nasi tomato. Mak Ai, sedapnya. Boleh hidangkan dalam pinggan. Okey, ni Mak Teh masukkan dalam pinggan. Inilah dia hasilnya nasi tomato. Lepas tu bolehlah lawan dengan ayam masak merah, ataupun ayam kurma, ataupun nak lawan dengan daging pun boleh. Daging, kari daging ke, kari ayam ke, sesuai selera. Okey, yang penting nasi tomato dah siap. Inilah cara Mak Teh. Selamat mencuba. Itulah kesemua 4 menu nasi. Boleh masak nasi ni di pagi raya pun boleh, ataupun time ada keramaian dan sebagainya lah.